Okey. Start share screen, nampak kan? Okey, hari ni kita akan sambung. Bersambung berkaitan dengan tajuk berkaitan bawah bidang akidah. Okey, tajuk apa? Tajuk pelajaran 12, pelajaran 12, tajuk ketaatan malaikat. Kalau kamu ada buku boleh buka lah muka surat 75. Kan, kalau siapa nampak skrin ni boleh tengok kat skrin ni lah. Kalau tak nampak, tak apa jelas, boleh tengok dekat dalam buku kamu. Okey, tajuk ketaatan malaikat. Okey, kita mula dulu lah. Kita mula. Syafiqah baca dulu, Syafiqah. Boleh Syafiqah? Syafiqah dah? Syafiqah? Oh, Syafiqah. Syafiqah dah? Syafiqah? Bunyi. Aina dah, Aina? Aina dah? Ada, Ustaz. Okey. Aina baca dah? Maksud beriman kepada malaikat. Okey. Beriman kepada malaikat bermaksud Yakin. yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah SWT yang dijadikan daripada cahaya. Daripada cahaya, okey. Biasa mentaati perintah, pernah Larangannya. Okey. Dalil dia, Aina? laisal birra perlu di masjid wa ma'adi wa kinnal birram amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitab. Maksud Boleh, Aina? Aina? Putih. Line Ustaz kan line Aina yang tak okey lah. Aina, berhenti dah. Line tak ada ah. Anis tolong sambung Anis. Anis line okey kot. Anis okey tak line? okey kot. Okey. Anis sambung yang maksud dia tu. Surah Al-Baqarah ayat 177. Okey. Maksudnya, bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan kitab. Okey. Terus nombor 2. Nombor 2. Nombor 2, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh radhiyallahu anhu
ketika baginda ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang iman. Betul? Radhiyallahu anhu. An tu'mina billah wa radhiyallahu anhu. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Maksudnya, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhirat, dan beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Okey, terima kasih Anis. Okey, Anis dah Aina tadi. Ketaatan malaikat. Okey, ni tajuk ketaatan malaikat. Kalau kamu tak dengar pun kamu maklum kat ustaz lah. Ustaz pun tak tahu lain siapa yang tak okey ni, lain ustaz kan lain kamu. Kan? Okey. Kita hari ni kita akan fokus kepada salah satu rukun iman lah. Kan? Kan dalil rukun iman yang Anis baca tadi kat bawah ni adalah dalil rukun iman yang nombor 2 ni. Kan, sebab tu kita rukun iman kita ada 6 perkara kan. Inilah rukun imannya. Kan, nanti kita akan fokus satulah. Okey. Maksud beriman kepada malaikat. Kan, apa maksud kita beriman kepada malaikat? Sebab kita percaya salah satu rukun iman tadi iaitu kita beriman kepada malaikat. Maksudnya macam mana maksud beriman kepada malaikat ni? Kan, sebab benda ni benda ghaib, kita tak nampak. Kan, malaikat ni kita tak nampak. Okey. Jadi beriman kepada malaikat kecuali bukan semua tak nampak, kecuali Nabi dan para sahabat mereka biasalah nampak malaikat dalam bentuk manusia. Kan, macam Nabi sendiri pernah nampak malaikat dalam bentuk malaikat lah. Macam sahabat ni mereka biasa nampak dalam rupa manusia. Tu. Dan zaman sekarang tak ada lah macam malaikat Jibril ni mereka tak nampak lah. Sebab dia benda perkara ghaib. Beriman kepada malaikat bermaksud yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Maksudnya apa? Macam mana kita beriman kepada malaikat? Maksudnya kita yakin malaikat ni salah satu ciptaan Allah Ta'ala. Salah satu makhluk Allah Ta'ala. Dan dia dijadikan daripada cahaya. Kan? Kalau kita kata iblis, syaitan ni dijadikan daripada api. Kan? Manusia kita daripada tanah. Kan? Malaikat daripada cahaya. Kena ingatlah tu, malaikat daripada cahaya. Mereka sentiasa mentaati perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Ini beza malaikat lah. Malaikat ni memang satu makhluk yang sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Dan mereka buat banyak, ada beberapa kerja lah, nanti kita akan belajar nantilah. Mereka ada beberapa kerja ataupun tugas yang Allah Ta'ala perintahkan dan mereka buat. Dan mereka tidak pernah melanggar larangan Allah Ta'ala. Dia berbeza dengan manusia. Manusia ni kita diberi pilihan. Kan, nak buat baik boleh, nak buat jahat boleh. Kan, nak pahala boleh, nak dosa pun boleh. Jadi malaikat berbeza. Dia memang dia taat je pada perintah Allah Ta'ala dan tidak pernah melanggar larangan Allah Ta'ala. Okay, ini dari segi apa? Beriman kepada malaikat. Maksudnya apa? Kita percayalah malaikat tu ada, malaikat tu adalah ciptaan Allah Ta'ala yang dijadikan daripada cahaya. Mereka apa? Selalu taat. Mereka sentiasa mentaati perintah Allah Ta'ala dan mereka tidak pernah melanggar larangan dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalil naqli. Kan ni yang tadi yang apa? Aina dengan Anis sambung tadi kan. Tentang kewajipan. Sebab kita ni benda ghaib, benda yang kita tak nampak. Sebab macam mana kita nak beriman? Kita beriman dengan apa yang dibagi tahu kepada kita lah. Melalui Al-Quran dan melalui sunnah ataupun hadis. Sebab kita tak boleh reka. Kan? Sebab kita tak nampak. Kan? Sebab tu ni beza dia kita orang yang beriman ni, kita orang Islam ni, kita percaya kepada perkara ghaib. Perkara ghaib apa yang kita percaya? Ya Allah Ta'ala bagi tahu melalui Al-Quran dan juga Nabi SAW bagi tahu melalui hadis. Tu, okey. Okey, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan kitab. Kat sini ada perkataan apa? Malaikat.
Nak menunjukkan salah satu iman kita ni, kita beriman kepada malaikat. Okey, tu yang pertama ayat Quran. Banyak lagi lah ayat Quran cerita tentang malaikat ni, kan? Okey. Yang kedua pula pada sabda Nabi lah. Nabi sendiri sebut apa? Ni yang hadis rukun iman ni yang kita duk hafal rukun iman. Ada apa? Ada 6 perkara tu. Okey. Rukun iman ada 6 perkara. Inilah hadis dia. Kan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadrihi khairi wa syarrihi. Hendaklah kamu beriman kepada Allah. Kan tu kan kita hafal rukun iman kan, beriman kepada Allah. Yang kedua pada beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman dengan qada dan qadar. Ni lah qada qadar ni, ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Kan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ni ada 6 lah. Kan beriman kepada Allah tu yang pertama, beriman kepada malaikat, kedua beriman kepada kitab, 3 beriman kepada rasul, 4 beriman kepada hari akhirat, 5 beriman kepada qada dan qadar, yang ke-6. Ni dalil dia lah. Jadi kita fokus untuk hari ni malaikah lah. Berkaitan dengan malaikat. Okey. Spektrum ilmu kamu tengok sebelah kiri tu. Okey. Ibn Mas'ud meriwayatkan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih ni. Kan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ada 600 sayap. Kan ni Jibril. Jibril apa yang Nabi duk jumpa sebab apa? Sebab dia menyampaikan wahyu kan. Kan Quran turun kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Jibril ni ada 600 sayap. Kan 600 sayap. Okey. Kita terus. Okey, nama dan tugas malaikat. Saya ingat sekolah rendah ada dah tajuk ni sebenarnya. Sebab Ustaz perasan macam anak-anak Ustaz duk mengaji. Tapi tak tahulah kot zaman kamu sebelum ni, syllabus sebelum ni tak ada kan. Tapi malaikat ni biasa kita belajar lah. Biasanya kita belajar fardu ain pun Ustaz rasa ada syllabus kaitan dengan nama tugas malaikat ni, macam pengulangan lah. Lebih kepada pengulangan. Okey, nama dan tugas malaikat ni antara malaikat yang disebut nama dia lah. Kan dalam Al-Quran ataupun hadis. Kan ada Jibril. Tadi Ustaz pasang lagu Raihan kan. Ada lagu Raihan berkaitan dengan malaikat. Kamu boleh dengar lah sendiri. Ustaz saja pasang tadi. Mentara nak tunggu kawan-kawan masuk. Okey, ada Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Malakul Maut ni ataupun nama dia Izrail. Dalam Quran dia tak sebut Izrail. Dia sebut apa? Malakul Maut. Okey, Izrail ni kitab-kitab dululah yang sebut, kitab-kitab agama lain. Izrail. Raqib, Atid, Munkar dan Nakir, Ridwan, Malik. Kan? Nak hafal, cara nak hafal senang pada Ustaz, dengar lagu Raihan tu lah. Kan dengar lagu Raihan senang hafal. Kan Jibril, Mikail, Iman, Malik. Kan dia punya susunan itu senang. Okay. Jibril dia menyampaikan wahyu kepada para rasul. Tugas dia. Kamu nak kena ingatlah ini. Kan Jibril sampaikan wahyu kepada para rasul. Mikail menguruskan rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ini peranan malaikat Mikail. Israfil pula dia meniup sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malakul Maut senanglah, mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Dia ambil nyawa ni Malakul Maut lah, ataupun nama lain Izrail. Izrail. Raqib mencatat amalan baik manusia. Raqib. Atid pula mencatat amalan jahat manusia. Munkar dan Nakir kan menyoal orang yang telah meninggal dunia. Kan Munkar Nakir ni soal apa? Soal jawab dalam kubur. Okey. Ridwan, sebab apa dia tak sebut kubur? Sebab mati ni tak semestinya dah kubur. Ada orang mati dalam laut kan. Dia tak ada kubur, duduk dalam laut kan. Hancur mati macam tu lah. Kan, jadi menyoal orang yang telah mati lah Munkar dan Nakir ni. Salah satunya melalui kubur lah. Ridwan, jaga syurga. Malik, menjaga neraka. Ini tugas-tugas dia lah.
Kan, kita kena ingatlah tak payah mana pun rasa Raqib Atid ni senang. Bukan Nakir ni pun senang. Ridwan Malik tak kata ingat. Kan Ridwan jaga syurga, Malik jaga neraka. Yang susah sikit kat atas ni je lah. Malakul Maut memang senang lah, cabut nyawa. Kan 3 ni. Jibril kan tak ingat kan, kita selalu dengar nama Jibril. Jibril ni antara yang glamour lah sebab dia memang jumpa Nabi. Kan kita banyak baca, kita belajar daripada kecil lagi. Kan selalu kita akan dengar malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril ni menyampaikan wahyu. Kan Mikail ni menguruskan rezeki. Rezeki ni banyak lah. Turun hujan, tumbuhkan tanaman, tu rezeki lah. Israfil pada meniup sangkakala. Okay. Okay. Spektrum ilmu sebelah kiri ni. Dalil malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia. Kan. Malaikat ni dia boleh juga bisik apa? Bisik benda baik kat kita. Ni dalam hadis sebut innallaha wa malaikatahu wa ahlis samawati wal ardin hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sehingga semut dalam sarang dan ikan semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Okey. Okey, ni spektrum ilmu lah. Tak ni pun saja sampingannya tu. Okey, ni tugas utama lah ni, malaikat ni. Okey, malaikat yang Ustaz sebut tadi ni, ni dia tugas-tugas tadi yang kita sebut. Okey. Ada tak malaikat yang lain nama dia tak sebut? Kan, tapi dia ada tugas lain malaikat. Apa tugas lain? Tugas lain ni maksudnya kalau kat sini salah satunya dia ada 5 lah. Kan, antaranya menanggung arash. Kan, arash ni dekat atas lah. Kan, dia atas pada bumi. Kita tak tahu kat mana lah. Arash ni tempat tinggi. Dia tanggung arash tu. Okay, peranan apa? Ni melalui hadis lah ni yang sebut ni. Yang kedua pada mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Ni ada juga tugas malaikat. Kan, kalau orang buat baik, dia doakan. Kan, contoh macam apa? Macam sedekah lah. Kan, ada hadis Nabi sebut sedekah ni pagi-pagi malaikat akan doa. Siapa yang sedekah nanti untuk hari tu, maksudnya apa? Dia akan dapat, malaikat akan doa kebaikan untuk dia lah. Kalau dia kedekut, dia tak mau sedekah, dia akan didoakan dia benda yang tak elok lah. Itu contoh peranan malaikat lah. Ini tugas-tugas lain malaikat. Yang kedua pada lagi, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kan, tugas malaikat juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tasbih ni apa? Tasbih ni subhanallah lah. Kan, subhanallah. Kemudian dia menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Kan, saya ingat kamu kita bisa dengar hadis kan. Nabi sebut siapa yang menuntut ilmu dalam majlis ilmu, nanti pada malaikat akan buka sayap dia untuk lindung kita. Kan, ni salah satu peranan malaikat lah. Kita tak tahu nama malaikat tu. Tapi dalam hadis sebut dia akan hamparkan sayap dia untuk orang yang menuntut ilmu. Ini tugas lain malaikat lah. Yang kelima pada membisikkan kebaikan ke hati manusia. Kan, sebab tu sebahagian para ulama sebut kadang-kadang lah hidup kita ni, kalau bisikkan yang jahat, kan, suruh kita buat benda jahat, itu biasanya bisikkan syaitan lah. Kan, kita taklah dengar, tapi kita, hati kita apa ataupun kita punya diri kita rasa nak buat benda jahat tu sebab macam tiba-tiba teringat. Itu berarti ada bisikan syaitan. Tapi kalau nak buat benda baik, para ulama kata apa? Biasanya benda baik yang kita dibisik itu adalah bisikan daripada malaikat. Kan, maksudnya dia nak dia nak bisik bagi kita dengar dan suruh kita buat perkara yang baik. Okay, itu beza malaikat dengan syaitan lah. Okay. Ustaz nak baca lagi ni. Siapa yang boleh ni? Kita tinggal berapa orang lah? Ya Allah, tinggal 2 orang je. Syafiqah boleh baca tak? Syafiqah ada? Syafiqah? Aina ni masalah lain Ustaz. Dia keluar masuk banyak kali dah tadi. Syafiqah ada? Syafiqah? Oh, Syafiqah. Syafiqah dengar? Syafiqah? Syafiqah ada? Syafiqah? Tak ada. Tak apalah, tak sambung je lah. Dia tak boleh nak respon kot, lain tak okey. Okey. Yang seterusnya. Okey, perbezaan antara malaikat dengan manusia.
Kan ni simple je lah. Beza antara ini masuk balik dah. Okay, beza antara malaikat dan dengan manusia. Okay. Ni kamu tengok table ni kat dalam buku kamu ataupun tengok kat skrin ni, okay, dia ada malaikat, lepas tu aspek ada manusia. Okay. Yang pertama kita tengok malaikat dengan manusia lah dari segi fizikal dia. Kan, fizikal dia. Yang pertama pada malaikat dicipta daripada cahaya. Ini kan lah, malaikat ni diciptakan daripada nur. Nur ni apa? Cahaya lah. Kan nama orang Islam kan selalu pun nur kan. Nur tu maksudnya cahaya. Manusia apa dia? Diciptakan daripada tanah. Tanah. Nabi Adam alaihissalam dan air mani. Maksudnya cipta daripada tanah ni Nabi Adam lah. Kita ni semua daripada air mani lah. Air mani mak ayah kita. Tapi asal penciptaan manusia ni kita daripada tanah. Kita daripada tanah. Yang kedua apa dia? Malaikat tidak berjantina. Malaikat ni dia tak ada jantan ke betina ke lelaki ke perempuan ke, dia tak ada. Kan manusia dia ada lelaki, dia ada perempuan. Okey. Malaikat memiliki sayap. Kan malaikat dia ada sayap. Manusia kita tak ada sayap, kan, tanpa sayap. Okey. Okey. Malaikat dari segi sifat pula. Sifat. Okey, malaikat ni dia tidak bernafsu. Dia tak ada nafsu. Manusia ni apa? Dia bernafsu. Kan, seperti dia kahwin. Lepas tu kita ada nafsu apa? Nafsu makan, ada nafsu minum. Nafsu bila tengok apa? Bila tengok kereta cantik ke, kita suka benda-benda rumah cantik ke, motor cantik ke, suka tengok perempuan, budak-budak perempuan suka apa biasa? Benda-benda yang cantik lah, kan, pakaian yang cantik, tudung yang cantik, kan, itu nafsu lah tu, kan, manusia ni kita ada nafsu. Malaikat dia tidak bernafsu. Okay. Malaikat dia tidak makan dan tidak minum. Dia pun tak makan, tak minum. Kan, manusia ni kita makan dan kita minum. Okay. Malaikat tidak mati hingga kiamat. Malaikat ni tugas dia sampai kiamat lah. Dia tak mati. Macam kita ni kita akan mati. Kita akan mati, lepas tu kita akan dibangkitkan balik. Okey. Malaikat ni tidak mati dan manusia mati. Okey. Dari segi tanggungjawab pula. Sentiasa malaikat ni dia sentiasa taat kepada Allah Taala. Manusia pula ada yang taat, ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jadi tak samalah. Kan, manusia kita ada yang taat, ada yang ingkar. Kan, tapi malaikat semua taat. Okey, semua taat. Ya, dah. Ya. Okey. Kemudian malaikat menjalankan tanggungjawab tanpa balasan pahala. Depa tak ada mengharapkan dapat pahala apa. Kan? Manusia pula kita mendapat pahala, dan kalau buat baik kan buat dapat dosa, kalau buat jahat. Malaikat dia tak ada konsep dosa pahala ni. Sebab dia memang wajib taat, dia kena taat je. Kan, dia tak akan ingkar. Tapi manusia ni, tu Ustaz sebut tadi, kalau kamu perasan tadi awal-awal Ustaz sebut kan, kita manusia ni kita sentiasa diberi pilihan. Allah Ta'ala bagi akal kat kita. Kan, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, datangkan Rasul. Maksudnya manusia kena fikir sendirilah. Dia nak baik ke, nak benda jahat. Nak dosa ke, nak pahala. Nak syurga ke, nak neraka. Kan, jadi manusia ni dia ada konsep apa? Dosa dan pahala. Okey. Sikit spektrum belah kiri ni. Okey. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim 66. 66 ni apa? 66 ni maksudnya bilangan surah. Nombor surah lah. Surah 66 ayat 6. Surah kan ada 114 surah kan. Kan, jadi surah apa? Surah Al-Fatihah tu surah nombor 1 lah. Surah Al-Baqarah nombor 2. Kan, surah An-Nas yang last sekali tu 114 lah. Jadi maksudnya 66 ni surah yang ke-66. Itu maksud dia lah. Okay, ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alayha malaikatun
ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan ni dalil dia. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Okey, pertama Allah Ta'ala perintahkan kita memelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Maksudnya jangan buat benda dosa lah. Kan? Jangan buat perkara dosa besar, jangan syirikkan Allah Ta'ala, jangan tinggal salat. Maksudnya kita pelihara diri kita dan keluarga kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Okey, daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ni Allah Ta'ala sebut dah. Nanti kat neraka nanti, kat akhirat, dalam neraka ni, apa yang bahan bakar dia? Batu dengan manusia. Kita kata logik dia macam zaman lah. Zaman sekarang ni bila kat dunia kita nak bakar. Selalunya kita apa? Kita beli arang ke, kita bakar kayu ke, kan? Barulah dia bakar. Api tu nak elok. Kan? Tapi dekat akhirat nanti, bahan bakar untuk bakar dari dalam neraka tu, siapa yang jadi bahan bakar dia? Antaranya adalah manusia dan batu. Dahsyat lah masa, sebab kita jarang lah kat dunia ni kita bakar batu. Kita tak bakar batu. Sebab batu ni susah terbakar. Tapi nak kata panasnya api neraka tadi, batu tu jadi bahan bakar. Bayangkanlah dahsyatnya. Okey, neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintah kepadanya. Mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ni malaikat lah. Kan? Malaikat yang jaga neraka ni dia keras, kasar layanan dia. Dia jaga neraka kan. Watak dia kasar lah. Dan mereka ni apa? Mereka ni tak ada haka lah. Tak ada haka kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan mereka juga melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Okey. Okey, yang terakhir. Kan? Kita cepatlah sikit. Hikmah beriman kepada malaikat. Tajuk ni simple je. Dia pun tak banyak sangat, tak panjang. Okay. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyedari kehebatan yang menciptakan malaikat. Kan? Dia bila kita rasa, hebat malaikat ni. Kan? Kita akan rasa lagi hebat pencipta malaikat. Iaitu Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang ciptakan malaikat. Kan? Dia yang mengawal, dia yang sampaikan wahyu, dia yang turun apa? Menurunkan rezeki, meniupkan sangkakala, jaga kubur, kan, persoalan ketika orang mati, kan. Kemudian dia catatkan, malaikat ni yang catatkan amalan kita. Okay. Yang kedua, menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyak amal soleh kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan baik. Jadi kita bila kita belajar, kita tahu ada malaikat yang duk catat ni, kita buat baik, kita semangatlah nak buat baik. Kan, jadi kita buat baik pun, kita tak rasa pun perlu tayang kat orang. Kita rasa kalau kita nak sedekah pun tak perlu pun kita nak tunjuk kat orang. Kita nak salat pun, kita nak buat amal soleh apa-apa, kita rasa tak perlu pun orang tahu. Sebab apa? Sebab kita tahu malaikat duk tulis dah. Nanti dapat kita punya ganjaran dia dekat akhirat nanti. Yang ketiga pula, menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan. Kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan buruk dan akan dihisap pada hari kiamat. Sama juga. Jadi kita pula dalam masa yang sama, kita takut nak buat jahat. Sebab apa? Sebab kita tahu malaikat akan tulis. Kan, walaupun kita sembunyi dalam mari ke, sembunyi dalam tandas ke, malaikat ada dan dia akan tahu, dia akan catatkan perkara jahat yang kita buat. Okey. Yang keempat, menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Jadi kita akan fikirlah, kita nak komen benda yang tak baik ke, kita share benda-benda yang tak baik, kita tengok benda-benda yang tak baik, kita mengumpat, kita fitnah, kan? Ada apa? Ada kaitan macam-macam lah, maksiat ataupun perkara ni, kita akan berhati-hatilah, berwaspada. Okay? Yang kelima, membentuk peribadi Muslim yang sejati. Ya. Ada. Isya ambil dia. Sikit ambil dah. Okey, yang kelima,
membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Okey. Ini juga samalah. Dia bila kita kita percaya pada malaikat, kita tahu tugas-tugas dia. Jadi kita akan usaha buat segala suruhan Allah Taala dan kita tinggalkan segala larangannya. Okey. Ni sikitlah. Ni Raqib Atid ni. Ni dalil Al-Quran dia lah, surah Qaf ni. Surah nombor 50 ayat 18. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Itu Raqib dan Atid. Ni Raqib Atid ni. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya ada malaikat yang akan catatkan. Okey, wallahu ta'ala alam. Ada soalan tak? Habis dah setakat tu. Boleh Anis? Ada soalan tak Anis? Tak ada. Okey. Syafiqah ada soalan Syafiqah? Syafiqah tu tak punya suara. Tak tahu ada tak? Ada tak Syafiqah ni? Tak ada Ustaz. Tak ada. Ingatkan Syafiqah tak ada. Syafiqah ada lah. Aisyah. Okey, last. Ustaz bagi ni lah, kita jawab quiz. Kamu dua orang je lah ni. Aina tak tahu lah apa mana. Aina terkeluar dah rasa. Ustaz lah. Ustaz share dalam tu tau. Dalam chat lah. Link dalam chat. Okey. Link dia dekat dalam chat. Okey. Buka link kat chat. Ustaz dah share kat chat. Okay, tekan link terus masuk lah. Ustaz tunggu kat ni. Dia punya macam dashboard dia lah. Okey, seorang. Mana ni? Syafiqah. Tinggal ni je. Anis. Okey. Dua orang kan? Rasa Aina tak ada dah kot. Aina dah keluar tadi. Okey, tak apalah. Mula dah. Okey, get ready.
Okey, tanya salah apa? Salah dua je. Dua orang salah dua. Salah satu silap. Bagilah tanya. Kira boleh faham lah tu tajuk Ustaz ajak ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhlah nah. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka